Jaka Linglung, DY yang nampak duit juta-juta. Saya tak tahu sebab saya banyak orang menuduh macam-macam. Saya tak mau campur saudara. Kalau saya dah dengar banyak live orang kata orang ni dapat duit, orang ni duit banyak juta, saya tak nak. Saya tidak mau melakukan dosa kering. Tetapi apa yang cuba saya lontarkan saudara adalah kita sebagai insan, sebagai manusia, harus bersyukur. Paling tidak kerajaan hari ini bukan kerajaan yang muflis. Walaupun dengan hutang senilai 1.5 triliun, tapi masih mampu membayar pencen-pencen mereka yang bergelar menteri. Jadi tak payahlah nak maki kerajaan zalim dan sebagainya. Sama-sama santuni. Alangkah baiknya, alangkah murninya negara kita ini, kalau semua pemain-pemain politik tidak lagi bercakaran, tidak lagi menuduh itu dan ini, memburukkan macam-macam cerita. Saya tidak mahu terjebak, saudara. Memang ada saya dapat terima tulisan, macam-macam saya terima, bukan tak ada, saudara. Soalnya sekarang ni, logika apa yang mereka nak apply? Saya pun tak faham. Hanya kerana isu Datuk Najib. Saya dah bagi tahu, saudara. Katalah, kalau Datuk Najib tak ada di dunia ini, apakah negara ini akan terus bungkam? Jadi sebab itu kita harus berusaha menzahirkan Datuk Najib 2, Datuk Najib 3, Datuk Najib 4 yang aliran pemikirannya untuk rakyat. Soal dia dengan mahkamah, biar mahkamah tentukan. Soal hukuman yang dialami, biar antara dia dengan istana. UMNO tidak sepatutnya saudara caci maki Presiden UMNO kerana tidak menekan agung. Tak boleh. UMNO bukan sikapnya untuk membuat gesaan pada masjid istana. UMNO cuma mohon pertimbang tuanku untuk diberikan keadilan dalam pembicaraan Datuk Najib. Itu saja. UMNO takkan menuntut agung, bukan. Dan Datuk Seri Anwar Ibrahim, dia dari dulu dia bercakap bahawa beliau mau melihat bahawa segala-galanya keadilan. Jangan marah pada dia, itu prinsip dia. Oh, UMNO ni dah kena jual. Jual ke siapa? UMNO ni kena jual, dijual pada siapa? Oh, Zaid Hamidi sekarang ni sudah membawa UMNO untuk digadai pada DAP. Masa bila pula kerajaan ini dipimpin oleh DAP? Tergedik-gedik Datuk Seri Anwar Ibrahim yang ada tadi semayang di sana sini, dan dia masih lagi Perdana Menteri. Bila masa pula kita berperdana menteri kawan DAP? Sebab itu saya kata nak melontarkan pandangan biar berfakta. Secara Zaid Braga, saya dengar penerima dana JKOM tak boleh banyak highlight. Dan sunyi lagi, betul ke? Saya tak ada. Saya tak dengar. Memang saya pun tak dapat apa pun. Saya tak dapat apa-apa pun. Saya buat semata-mata dengan diri saya sendiri. Saya tiap malam saya akan berbicara. Soalnya tidak ada arahan. Inilah masalahnya, mereka mewujudkan kepelbagaian persepsi. Tujuannya lain tak ada. Politik antuk-antuk. Sebab itu sekarang, saya tengok tadi, MyTV Online, Saudara Bakti ada menulis bahawa sekarang ni adanya, apa dia panggil apa tadi tu? Dia panggil istilah dia kata sport rim. Ada sport rim sekarang ni meninjau. Mana-mana portal-portal yang ada pengaruh yang mau dibeli untuk mempertahankan orang-orang tertentu. Ini saudara, saya fikir, kenapa jadi begitu? Portal ini selalu bercerita dengan bebas. Kita dalam suasana bebas untuk bersuara. Dan saya melihat bahawa apa yang berlaku hari ini, saudara, yang kecoh satu Melaya tentang mantan menteri sudah disiasat. Artinya kerajaan pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim mahu melaksanakan kepimpinan yang telus. Salah ke? Kalau orang dah kebas duit 2.3 bilion yang dikatakan telah pun menurut SPRM melibatkan wang sebab 2.3 bilion, bila SPRM bertindak, Perdana Menteri yang disalahkan. Apakah ini adil pada kita? Apakah kita mau melihat agar kebejatan rasuah ini berterusan yang melingkupkan negara sampai sekarang 1.5 triliun berhutang? Saudara Ahmad Kamal, kalau tak dapat apa-apa, mau kau bercakap tiap malam. Halo, brother. Saya, anak-anak saya semua bekerja lah, saudara. InsyaAllah. Saya cuma seorang aja anak saya lagi sekarang kat universiti. Lain semua dah bekerja. InsyaAllah. InsyaAllah. Saya fikir, saudara boleh datang rumah saya lah. Siang saya makan nasi seadanya. Malam saya tak makan nasi. Jadi sebab itu saya jaga badan. Badan sihat. Jadi untuk apa? Aida Mazlan, kalau kadang-kadang sedih tengok mantan-mantan menteri yang melalak sana sini demi untuk perut dan perut mereka.
Dia saudara nak tuduh, jangan tuduh orang lain. Jangan sembarangan. Saya tahu sekarang ni ada perbalahan di kalangan saitru atau mereka yang ada portalnya. Saya tahu ada perbalahan. Kutu ada orang bayar, orang ni bayar semua. Saya belum pernah pergi datangi siapa. Boleh tanya? Saudara Eji, saya tidak menyalahkan siapa. Saya tak menyalahkan siapa. Saya tidak menyalahkan. Cuma saya katakan menteri harus bertindak, bekerja untuk rakyat, untuk menangani derita rakyat. Tak lebih. Saudara, untuk saya nak panggil orang tu walaun, walantik, tak ada. Pernahkah saya dengar saya menggelar kau itu walaun? Pernahkah saya dengar saya menggelar kau itu walantik? Tak ada. Cuma saya katakan bahawa masalah sekarang ni, apa maumu? Apa maumu? Kalau isu Datuk Najib ini dilontarkan, kononnya kerajaan hari ini tidak mau menyelamatkan Datuk Najib. Zalim. Saya rasa tak betul. Proses mahkamah telah pun 3 peringkat. Memang kita tahu ada berlaku pertimbangan yang bukan-bukan. So biarlah pihak yang berwajib menentukan. Jangan kita campur tangan. Kita ni siapa? Dan proses ini kita UMNO, pemimpin UMNO telah pun mengutus utusan minta agar ke bawah duli tuanku dapat mempertimbangkan. Sama-samalah kita tunggu. Saudara, semangat benar, kebenaran tetap bersama saudara dengan UMNO. Saya tak tahulah. Saya hairan bagaimana teman-teman yang sealiran fikiran dengan saya, yang sepatutnya lebih matang, janganlah kita tunjal yang bukan-bukan pada pemimpin kalau benda tak betul. Ini maki hamun saudara. Setengah-setengah tu dapat juga, bukan tak dapat, tapi kamu maki hamun. Sepertilah kita bekerja dengan sebuah syarikat, pengurus dia ada, kita maki pengurus dia sebab gaji tak naik. Astaghfirullahalazim. Ingat saudara, rezeki tidak pernah salah alamat. Dan setiap rezeki itu datang daripada Allah SWT. Kita manusia harus berusaha. Saudara SB Darul Aman, UMNO soal lain saudara, kepimpinan. Saya bersetuju dengan pandangan anda sebab dulu yang merosak juga ramai juga pemimpin UMNO. Lihatlah sendiri berapa ramai pemimpin UMNO yang telah pun meninggalkan UMNO. Bila dipecat saja masuk parti lain. Kerana mereka mendambakan untuk dapat jawatan. Sepatutnya mereka dah bergelar menteri. Saya ingat lagi saudara boleh bertemu, boleh tanya dengan mantan Perdana Menteri Datuk Ismail Sabri. Saya ingat dalam minggu terakhir sidang Dewan Parlimen, kebetulan saya ke Parlimen berjumpa dengan beliau. Kami berpelukan. Saya cakap, brother, dia kata, Mal, kita ni kawan. Saya kata, saya kawan dengan you. Kalau saya tegur you, semata-mata teguran saya atas sifat seorang sahabat yang mahu melihat bahawa you okey semua. Yang sudah-sudahlah, Mal, saya kata. Itu saya ingat lagi ayat saya. Yang sudah tu sudahlah, brother. You pun sekarang dah jadi Perdana Menteri. You pun dah pencen ada. You ada bodyguard. You ada supir. You ada rumah yang disediakan oleh kerajaan. You ada pejabat yang disediakan oleh kerajaan sebagai tempat mantan Perdana Menteri. Why not sekarang ini, santuni kerajaan hari ini, bagilah idea-idea yang baik. To make a comeback, satu benda yang sukar, saya katakan dia. Ya, jadi you lebih tenang hidup you. Jaga keluarga, jaga anak-anak, enjoy your life. Sebab wang dah cukup. Perlu apa lagi? Ini saudara boleh tanya dengan beliau. Itulah ayat yang saya lontar pada beliau sebagai sahabat. Dan berilah peluang pula Datuk Ibrahim mentadbir. Sebab itu, yang sudahlah. Ini tidak. Tak jadi menteri, hamun apa saja yang kerajaan buat hari ini, semua tak betul. Kenapa tidak? Sama-sama santuni. Isnin nanti, sebelum Dewan bersidang, cari idea-idea apa? Masalah api, masalah air, masalah makanan, masalah rakyat tak ada kerja. Ini perlu disantuni. Saudara John Kelabu, saya bersetuju. Buat macam Tun Abdullah. Dia tinggalkan jawatan Datuk Najib, dia tak campur. Tapi menantu pula buat perangai pula. Itu keadaan lah, saudara. Tetapi dia tak ada. Buatlah, tak apa, Pak Lah dah berhenti. Pak Lah nak berehat. Pergi Mekah. Buat umrah, buat haji, berehat. Dan apa nak lagi? Sebagai manusia, saya rasa cukup apa yang ada. Untuk berbelanja, tidak dijamin, saudara. Rabbul Pasarat yang tinggal kalau UMNO, mereka dah kenyang. Betul kan, saudara? Dan memang mereka dah kenyang. Kebanyakan mereka yang meninggalkan UMNO dah masuk parti lain. Itu yang saya hairan tu, saudara. Dan alhamdulillah lah. Bahawa sekarang terjemahlah sebentar nanti, tak lama lagi, saudara Broman dia kata pengundi Barisan Nasional telah sediakan nanti. Benar, saudara. Kita mengangkat mereka masa pilihan raya.
Dulu sebelum mereka diangkat sebagai ahli parlimen, bagai nak rak. Anak-anak kita waktu tu semuda. Pacak tiang bendera lah, panjat tiang telefon, panjat pokok, bersyarah, berceramah, bercengkang mata. Mereka sebagai calon wakil rakyat. Lepas tu menang, dijulang mereka, dapat jadi menteri. Tak ada pun kita ganggu mereka. Adakah menteri datang hulur selori ataupun seguni wang pada kita? Tak ada. Jadi keadaan benda-benda begitu, saudara, bila mereka dah berada di anjung kuasa, membina kekayaan, okeylah kau dah kaya, sudahlah. Show must go on. Rakyat diperlukan. Saya Cik CTV, betul kadang-kadang saya merasakan bahawa mereka seolah menipu rakyat. Hari ini, masuk pula parti lain. Tujuan apa? Tujuan apa? Berjuang untuk apa? What sort of perjuangan yang ada dalam diri anda? Bukankah untuk menggapai jawatan, menggapai kuasa? Jadi pasal tak berhenti lagi nak menipu rakyat. Yang sudah tu sudahlah. Duduk kedai kopi, duit ada dalam poket, apa ada masalah? Pencen menteri penuh, saudara. Sebulan 5-6 ribu, 10 ribu. Kita bagai nak rak cari pencen menteri, pencen wakil rakyat. Tapi kerajaan tak betul. Kerajaan yang mereka maki itulah yang membayar pencen mereka. Ini sepatutnya kita fikir. Saya mengajak teman-teman malam ini untuk berfikir. Apakah orang yang mendapat pencen daripada kerajaan yang mereka maki itu orang yang baik? Ini keadaan. Sebenarnya saya setuju dengan Aida Mazlan. Sebenarnya mereka takut. Sekarang ini mereka diburu ketakutan. Sebab baju oren sudah menghampiri untuk dipakai. Gelang besi sudah hampir. Pegawai sedang pun mendasari rumah mereka sudah mula mengintai. Akaun-akaun mereka sudah ada yang dibekukan. Saya dengar juga ceramah yang mengatakan bahawa zalimnya kerajaan hari ini. Akaun saya pun dibekukan. Saya dah pernah cerita, saudara. Waktu Datuk Sizat Hamidi. Saya cakap terus-terang, saudara, boleh bertanya dengan beliau. Saya dengar pun sekitar nak menitik air mata. Waktu itu, semua akaun dia dibekukan. Termasuklah akaun beliau yang boleh digunakan sebagai wakil rakyat. Yang dapat allowance 16,000 sebulan. Itu pun dibekukan. Sekupang pun aku tak ada mahal, katanya. Saya ingat lagi kenyataan itu. Begitulah cara mereka melayan Presiden UMNO. Saudara, kenapa tak menyirap darah kita? Itu waktu mereka berkuasa. Dan sekarang ini bila berlaku pada mereka, bila akaun dibekukan, akaun UMNO dibekukan, Tuhan aja yang tahu. Terkial-kial UMNO untuk membuatkan aktiviti politik. Tak ada duit. Saudara Sani Rais berjuang untuk perut. Betul, saudara. Yang suka maki itu Menteri Penyamun dan Perompak. Lain tak ada. Saya lihat naik pentas saja, lain tak ada bicaranya. Perkataan-perkataan celakalah, itu, ini, sebusuk-busuknya. Orang mendengar, saudara. Dunia melihat. Pelabur melihat. So Aida Mazlan, dunia ibarat roda. Hang buat sekarang, hang terimalah hukum kifarah. Betul. Saya bersetuju dengan anda. Seandainya Datuk Seri Anwar Ibrahim melakukan kezaliman, pasti dia akan kena kifarahnya nanti. Dan saya tidak yakin dia akan begitu sebab beliau dah mengalami pengalaman yang cukup pahit. 25 tahun berada di belakang sebagai orang yang sentiasa dihina, sampai sekarang pun dihina. Bagi saya takkanlah tak ada langsung kebaikan sebagai insaniah. Ini masih tak betul saja, semua tak betul. Hanya kerana apa yang anda mahu. Yunda supaya Datuk Anwar Ibrahim mengumumkan, saya ingin mengumumkan setiap rakyat Malaysia boleh mendapat wang sejumlah 2,500 mulai bulan 4. Barulah dilihat baik. Saudara, ini realiti. Kalau anda masih bekerja, dapat gaji cukup bulan ni, okeylah. Cuma bagaimana untuk menangani masalah harga barangan di pasaran. Saudara seli-seli, dia kata baju rahmah kuning. Nah, bagi saya, yang penting sekarang ni, berapa pendapatan rakyat yang boleh diseimbangkan dengan harga barangan keperluan. Ini yang Pak Menteri kena fikir. Jawatan menteri itu bukan untuk goyang kaki. Saya setuju, saya tengok Datuk Salihuddin Ayub turun ke gelanggang. Alhamdulillah. Tapi pegawai-pegawainya pun kena turun sama.